Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Zulaikha binti Daud. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang kesan penjajahan benih ke atas negeri-negeri Melayu Utara pada tahun 1870-an. Seperti yang kita tahu, imperialisme Barat memasuki kawasan Asia Tenggara pada mulanya adalah untuk menguasai rempah ratus. Tetapi kemudiannya ia berubah kepada untuk menguasai ekonomi yang didapat di negeri-negeri tanah Melayu. Ini kita dapat lihat terjadi ke atas negeri-negeri Melayu Utara, yaitu Kedah, Perak, Terengganu dan Kelantan, yang mana terdapat dua negara besar, yaitu Inggris dan Siam, yang berebut hak ke atas negeri-negeri tersebut. Bagi mengelakkan konflik daripada terus berlaku, akhirnya dua negara ini telah menyetujui perjanjian, yaitu yang ditandatangani pada tahun 18 Jun 1826 yang dikenali sebagai Perjanjian Benih. Oleh itu, mari kita lihat kesan-kesan Perjanjian Benih ke atas negeri Melayu Utara di tanah Melayu. Assalamualaikum, nama saya Fauzia binti Fairun, nomor metrik D201810844214. Perjanjian Benih ialah satu perjanjian yang bertujuan untuk menjaga kepentingan British dan juga Siam. Antara kesan Perjanjian Benih ke atas Kedah ialah pemecahan wilayah negeri Kedah, iaitu pemecahan Setul, Perlis dan Kedah dijadikan daerah berasingan. Pemecahan wilayah ini bertujuan untuk menghadkan penguasaan Kedah ke atas wilayah-wilayah di utara tanah Melayu dan juga selatan Siam. Seterusnya, penghantaran bunga emas, yaitu sebagai simbolik penguasaan kerajaan Siam ke atas negeri-negeri yang bertujuan untuk meninggikan status sesebuah kerajaan. Dalam Perjanjian Benih, Kedah tertulis sebagai negeri kekal di bawah jajahan takluk Siam. Kedah juga perlu menghantar ufti setiap 3 tahun. Penghantaran bunga emas telah menjadi simbolik kerajaan tuan, yaitu kerajaan Siam, dan juga kerajaan bawahan, yaitu Kedah. Akhir sekali, kesan Perjanjian Benih 1826 kepada negeri Kedah itu sendiri ialah dapat kita lihat melalui status pemilikan takhta kerajaan, yang mana melalui Perjanjian Benih ini kekuasaan Sultan Kedah ke atas wilayah-wilayah naungannya dikurangkan, dan antara syarat yang telah dipersetujui dalam Perjanjian Benih 1826 tadi, kerajaan Siam meminta untuk kekuasaan Sultan untuk dihadkan, dan Baginda tidak dibenarkan pulang ke Pulau Pinang dan menaiki takhta. Memaksa Baginda untuk meminta bantuan daripada orang Melayu Kedah, Terengganu dan Kelantan untuk menentang kerajaan Siam sebagai tindak balas kekuasaan Baginda yang telah dihadkan, dan Baginda tidak dibenarkan pulang kembali ke Pulau Pinang. Pada akhirnya kerajaan Siam telah membenarkan Sultan Ahmad Tajuddin untuk kembali ke Pulau Pinang dan menaiki takhta sejurus penghantaran Tengku Daik ke Bangkok sebagai wakil diplomasi Baginda. Dan perjanjian bersyarat ini memerlukan negeri Kedah untuk menghantar bunga emas setiap 3 tahun dan pemecahan wilayah Satun dan Perlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Ismail, memegang nomor metrik D201810839945. Saya akan meneruskan pembentangan tentang kesan Perjanjian Benih ke atas Perak. Antara syarat dan kesan perjanjian ini ke atas Perak adalah Siam mengiktiraf kemerdekaan Perak dan Selangor, dan ini merupakan syarat yang penting agar Perak bebas daripada ancaman Siam dan ancaman daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Seterusnya, mengenai hantaran bunga emas dan hantaran-hantaran lain ke Siam, Perak diberi kebebasan untuk sama ada menghantar ataupun tidak. Sekiranya Perak bersetuju untuk menghantar, maka British tidak berhak untuk menghalang perkara tersebut. Persetujuan untuk memberi bantuan ketenteraan dan perlindungan kepada Perak daripada Selangor, dan penyerahan Pulau Dinding dan Pulau Panggur kepada British telah membolehkan Grab Alfultron bertindak ke atas Lanun di Perak dengan menghantar Kapten J. Low untuk memusnahkan kubu Lanun di Kuala Kurau, Perak, dan berjaya menangkap ketua Lanun
Nakhoda Udin, iaitu seorang ejen Siam di Perak. Kejayaan British ini telah menyelamatkan Perak dan menghentikan kemarahan Siam di Perak. Perjanjian Brunei ini dianggap berjaya untuk menghentikan atau mengekang kemarahan Siam di Perak, tetapi ini merupakan salah satu langkah British untuk mengukuhkan lagi kuasa mereka di negeri-negeri Melayu. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya adalah Kelantan. Pada tahun 1801 hingga 1837, Kelantan adalah di bawah pengaruh Terengganu dan pada ketika itu diperintah oleh Long Yunus. Namun, setelah tampuk pemerintahan berpindah kepada yang di Pertuan Kelantan yang memakai gelaran Sultan Nomor 1, Sultan Nomor 1 telah membuat persetiaan kepada Siam yang mana untuk mengelak ancaman daripada Terengganu dan menjamin keselamatan negeri Kelantan. Seperti negeri-negeri Melayu Utara yang lain, Kelantan juga menghantar bunga emas kepada Siam. Namun, Siam menganggap penghantaran bunga emas tersebut adalah sebagai tanda naungan. Demikian, Sultan Nomor 1 berasa tidak berpuas hati lalu meminta bantuan daripada British. Pada ketika itu, enggan membantu Kelantan disebabkan risau sekiranya hubungan antara Siam dan British terjejas. Pada tahun 1826, satu perjanjian telah termeterai antara British dan Siam. Perjanjian tersebut dinamakan sebagai Perjanjian Bernini 1826. Perjanjian tersebut telah memberi kesan kepada negeri-negeri Melayu Utara. Kesan Perjanjian Bernini 1826 kepada Kelantan adalah Kelantan akan terus menghantar ufti bunga emas pada Siam tiap-tiap 3 tahun sekali. Selain itu, British juga bebas untuk berdagang di Kelantan dan Siam tidak akan menghalang British. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadia binti Abdul Rasul dan dalam video ini saya akan menerangkan sedikit tentang kesan Perjanjian Bernini di negeri Terengganu. Baiklah, sama seperti negeri Kelantan, Terengganu juga tidak begitu banyak disebut dalam Perjanjian Bernini. Walau bagaimanapun, dalam Perjanjian Bernini ini ada menyebut bahawa Terengganu harus membayar ufti berupa bunga emas sekali dalam 3 tahun kepada kerajaan Siam. Di sini maksudnya hubungan persahabatan antara Terengganu dan juga Siam ini masih terjalin. Dan seterusnya dalam Perjanjian Bernini ada menyebut bahawa kerajaan British boleh berdagang secara bebas tanpa perlu diganggu oleh kerajaan Siam. Tapi kerajaan British tidak akan mencampuri urusan pentadbiran negeri Terengganu. Walaupun nampak seperti negeri Terengganu ini adalah satu negeri yang bebas selepas Perjanjian Bernini, tapi sebenarnya selepas termeterainya perjanjian ini, ia membuka satu peluang kepada British untuk bebas meluaskan pengaruhnya di negeri Terengganu, dan ini menjadi satu titik permulaan kepada British untuk terus mengembangkan pengaruhnya, dan juga ini menjadi satu permulaan untuk British menguasai pentadbiran dan juga ekonomi di Terengganu. Sekian, itu saja. Kesimpulannya, seperti yang dapat lihat, Perjanjian Bernini ini telah memberi kesan yang sangat besar kepada negeri-negeri Melayu Utara, terutamanya Kedah yang telah diberikan kepada beberapa bahagian seperti Kubang Pasu, Sentul, Perlis, dan Pulau Pinang yang tidak lagi bertanggung jawab ke atas Kedah, malahan terus kepada Siam dan Inggeris. Khususnya kita dapat lihat pendudukan Inggeris di tanah Melayu juga telah menyebabkan kuasanya makin meluas, dan akhirnya Siam telah menjadi pendawang kepada negeri-negeri Melayu Utara tersebut. Dapat kita lihat kependudukan dua-dua negara ini dia telah memberi kesan yang besar kerana telah mengubah cara ekonomi di negeri-negeri Melayu Utara. Sekian, itu saja pembentangan daripada grup kami. Sekian, terima kasih.